Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Maci-maci, paci-paci, semua aki-aki, inai-inai yang kata Najib kena fitnah, bakal akan terjawab. Apakah kamu punya kepercayaan kepada Najib itu akan kekal lama atau tidak? Salah tetap salah. Tuan-tuan dan puan-puan, baru sebentar tadi Hakim Mahkamah Tinggi Mahkamah Tinggi pula Hakim Mahkamah Rayuan 5 Hakim Mahkamah Rayuan 5 sebulat suara. Sekali lagi, sebulat suara. Bukan seorang, bukan 2 orang, bukan 3 orang, bukan 4 orang, bukan 4 orang, tapi 5 orang. Semua hakim ini, termasuk Hakim Sarawak dan Hakim Besar Sarawak dan Hakim Besar Sabah, dan 2 lagi Hakim Persekutuan, termasuk Ketua Hakim Negara, sebulat suara menyatakan bahawa keputusan yang dibuat oleh Hakim Perbicaraan iaitu Muhammad Nazlan Ghazali tidak ada berat sebelah, tidak ada konflik kepentingan. Maksud kata, kalau apa yang dibuat keputusan oleh hakim itu adalah berdasarkan kepada fakta yang betul, pertimbangan yang benar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maci-maci, paci-paci, hentikanlah menangis itu. Sebab tidak ada apa-apa yang salah dalam penghukuman, penghakiman itu. Semua dibuat dengan adil. Semua dibuat dengan adil. Sudah 3 syarikat mahkamah pula, 3 syarikat peguam. 2 tim peguam Najib Razak yang cuba memutar supaya mahkamah terima, supaya rakyat Malaysia terima fakta bahawa Hakim Muhammad Nazlan Ghazali ada bahaya dalam dia punya penghakiman, bahaya untuk ada konflik of interest. Saya pikir tuan-tuan dan puan-puan, memang akan ada ramai orang yang tetap percaya kepada Najib Razak itu. Hampir terpercaya, yaitu bahawa Hakim Muhammad Nazlan Ghazali memang ada risiko dalam konflik kepentingan, sehingga berisiko untuk membuat keputusan yang berat sebelah. Tetapi semua itu dipatahkan, dihancurkan, dan semuanya sekarang jadi transparan. Disahkan oleh 5 hakim, bukan 1, 5 hakim. Mahkamah Persekutuan, manusia-manusia paling berintegriti dan paling bijak, adil, saksama, dan mereka ini manusia-manusia yang memang paling tahu tentang undang-undang di Malaysia. Mereka menyatakan bahawa Hakim Muhammad Nazlan tak ada konflik of interest dan dia membuat keputusan dengan betul, secara betul maksudnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mereka kalah. Kalah yang pertama, 3 kekalahan Najib Razak hari ini. 3 kekalahan Najib Razak. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. 3 kekalahan Najib Razak di Mahkamah Persekutuan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kekalahan pertama untuk memasukkan bukti yang baru. Kedua, dan itu ditolak kerana tidak relevan. Sekali lagi saya hairan lah. Macam mana peguam-peguam ni boleh cari bukti yang tak relevan? Inilah mungkin buktinya bahawa kalau nak cari bukti kena bijak. Saya rasa mereka
melakukan langkah yang salah dan mungkin sekarang menyesal karena terlalu fokus dengan itu. Fokus tenaga semua, pikiran, masa habis di sana untuk memastikan bahwa mereka boleh buktikan bahwa bukti-bukti itu boleh diterima dan relevan. Akhirnya tak relevan. Habis masa tenaga di sana. Pertama, kekalahan. Bukti ditolak karena tak relevan. Nomor 2. Selepas itu, mereka juga kalah. Di dalam permohonan mereka untuk menunjukkan bahawa Hakim Muhammad Nazlan Ghazali ada konflik of interest dan ada risiko besar untuk membuat kesalahan dalam membuat penghakiman. Ada risiko untuk kemungkinan berat sebelah. Kalah teruk. Ini betul teruk betul. Kedapatan betul cuba untuk menjadikan Hakim Muhammad Nazlan jadi kambing hitam untuk sama ada menangguhkan ataupun melepaskan diri ataupun untuk mendapatkan perbicaraan semula. Tapi kantoi kalah habis. Hakim di Mahkamah Persekutuan kata tak ada masalah. Kedua, yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, kekalahan teruk. Inilah yang paling teruk. Yaitu mahkamah menolak 100%, 5 hakim mahkamah sebulat suara menolak permohonan daripada Peguam Najib yang minta kesian sehingga supaya boleh ditangguhkan 3-4 bulan lagi. Aduh makcik, aduh pakcik, janganlah tangguh lagi. Ini sudah lama betul. Kenapa sampai 3-4 bulan? Ini bukan ini bukan tamu minggu yang boleh buat tawar-menawar sampai begitu. Tetapi kalah teruk ditolak oleh mahkamah. Sehingga mahkamah hakim mengeluarkan satu kenyataan yang memang pedas dan padan muka. Dia kata, sudah diberitahu lebih awal lagi bahawa perbicaraan itu yaitu pada 15 hingga 26 Ogos. Dan sepatutnya sudah membuat keputusan persediaan lebih awal. Alih-alih bukan buat persiapan, mereka berusaha pula untuk dapatkan Queen Counsel. Tak dibenarkan. Sebab Queen Counsel tak ada langsung kepakaran, kata mereka. Kata mahkamah. Kedua, sebab ada 21,000 peguam di Malaysia lebih bijak, lebih pandai tentang undang-undang Malaysia daripada Queen Counsel. Walaupun Tan Sri Shafie Abdullah memandang rendah kepada peguam-peguam di Malaysia, dia kata tak ada peguam-peguam di Malaysia yang boleh handle case begitu rumit. Akhirnya kantoi lagi. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, mahkamah tidak membenarkan penangguhan. 3 kekalahan teruk Najib. Satu lagi lah. Hanya tinggal satu lagi kekalahan yang dinantikan, yaitu kekalahan masuk penjara 12 tahun, denda 210 juta. Secara jujurnya, saya melihat peluang Najib untuk menang semakin tipis. Dan itu mungkin diperakui juga mungkin sudah ada tanda-tanda bahwa penyokong Najib Razak pun mengakui perkara itu. Sebab mereka tak lagi datang pergi mahkamah. Tak lagi pergi berduyun-duyun. Satu kampung, 1 bas, 2 bas, 3 bas, berpuluh-puluh bas untuk datang mahkamah. Tak ada lagi penyokong. Kemarin dilaporkan ada Luqman Adam. Kali ini tak ada seorang pun penyokong yang datang. Nanti pendengaran keputusan, tak tahulah siapa yang ada. Dulu ada Zaid Hamidi waktu pendengaran di Mahkamah Tinggi. Mahkamah Rayuan tak ingatlah. Tapi kalau saya tak silap, ada juga pemimpin-pemimpin tinggi UMNO yang datang waktu pendengaran di Mahkamah Tinggi. Tapi kali ini minta maaf, tak ada lagi. Kita jumpa lagi. Bye-bye.